Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 3. Yang Mohon Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, seperti mana yang semua sedia maklum, seorang pegawai Kementerian Belia dan Sukan telah dituduh di mahkamah berhubung kes penyelewengan dana kerajaan berjumlah 38.4 juta ringgit Malaysia. Kenyataan akhbar saya telah buat pada 21 hari bulan Mac 2016 dan telah dijelaskan dalam sesi penggulungan perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat baru-baru ini mengenai 3 perkara penting berkaitan isu ini, iaitu pertamanya, siasatan kes oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang telah menghasilkan pertuduhan di mahkamah. 2 pertuduhan di mahkamah. Kedua, Kementerian Belia dan Sukan dan agensi di bawahnya akan dan telah dan akan terus memberikan kerjasama yang penuh kepada SPRM. Ketiga, saya sendiri telah memohon agar pasukan petugas siasatan bebas di bawah Ketua Setiausaha Negara dibentukkan untuk melihat kelemahan proses yang sedia ada. Ini tidak diperlukan, tetapi saya telah mohon agar Tan Sri Ketua Setiausaha Negara membentukkan satu pasukan siasatan bebas yang tidak melibatkan mana-mana pegawai Kementerian Belia dan Sukan. Dan salah satu kenyataan yang telah dibuat oleh Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Dr. Ali Hamzah, iaitu audit forensik yang dipengerusikan oleh Ketua Audit Negara telah pun ditubuhkan, sedang menjalankan tugas dan saya difahamkan hampir selesai terhadap kementerian saya dan agensi di bawah KBS, termasuklah Majlis Sukan Negara, untuk mengenal pasti dan meneliti sejauh mana peraturan dan prosedur kewangan yang dilaksanakan dipatuhi. Satu laporan rasmi daripada pasukan audit ini akan dibuat bagi melaporkan sebarang kelemahan yang mengakibatkan perkara ini berlaku dan seterusnya mencadangkan tindakan pembetulan. Saya tidak mahu mendahului hasil siasatan daripada pasukan petugas bebas ini. Tujuan kita minta Ketua Setiausaha Negara untuk tubuhkan pasukan petugas ini adalah untuk memastikan bahawa segala dapatan berkenaan dengan kelemahan prosedur itu disahkan oleh badan bebas dan bukannya diberitahu oleh menteri ataupun kementerian sendiri. Tinggal lagi saya boleh memberi rumusan kepada Dewan pada hari ini bahawa apa yang menjadi masalah dalam kes ini adalah proses agihan bajet yang telah dimanipulasikan. Amalan di mana sebuah agensi membuat bayaran dengan hanya berdasarkan kepada arahan seorang pegawai kanan tanpa sebarang persoalan menyebabkan penyalahgunaan ini berlarutan hingga bertahun-tahun. Itu yang sebenarnya menjadi masalah di sini. Tetapi soal kelemahan prosedur dan sebagainya, biarlah laporan daripada pasukan petugas bebas ini yang dipengerusikan oleh Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang selesai dan kemukakan laporan yang akan dibentangkan secara awam untuk diperhalusi oleh semua. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohon Menteri. Soalan tambahan, Yang Mohon. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, bagaimanakah Kementerian Belia dan Sukan dan Pesuruhjaya Sukan Malaysia mengurus dan mengawal selia wang tajaan dari sektor swasta dan individu atau geran pembangunan sukan persekutuan yang diselenggara oleh persatuan-persatuan sukan agar tata amalan dan tata cara prosedur kewangan mengikut arahan Perbendaharaan Malaysia dipatuhi dan tidak timbul pertikaian antara penyumbang tajaan dengan jawatan kuasa pimpinan persatuan sukan demi memastikan kesinambungan tajaan sukan dan event besar kejohanan sukan negara mendapat manfaat
sebenar penajaan pihak berkepentingan. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat. Melalui Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia, PJS, kita syaratkan supaya segala akaun, termasuklah akaun penajaan yang didapati oleh persatuan-persatuan sukan itu diaudit secara berterusan. Dan kita selain daripada proses pengauditan yang perlu dihantar dan dimaklumkan kepada Pesuruhjaya Sukan dan disemak oleh Pesuruhjaya Sukan, kita juga mengambil langkah-langkah awal. Di antaranya adalah kursus-kursus pentadbiran, kursus-kursus meningkatkan kapasiti ataupun capacity building supaya persatuan-persatuan ini meningkatkan tahap pengurusan kewangan mereka. Dan kursus ini sangat penting kerana duit penajaan ini kadang-kadangnya melibatkan jutaan ringgit. Dan apabila melibatkan jutaan ringgit dan diserahkan kepada persatuan sukan yang tidak ada kapasiti, tidak ada keupayaan untuk mengurus dana yang besar, maka berlakulah masalah-masalah ketirisan, masalah-masalah pengurusan kewangan dan sebagainya. Kita juga mengambil tindakan selanjutnya sekiranya ada aduan yang berlaku. Sebagai contoh, pada tahun lepas, saya telah mengarahkan Pesuruhjaya Sukan untuk siasat dan akhirnya Pesuruhjaya Sukan telah menggantung sebuah persatuan sukan kebangsaan, iaitu Persatuan Kebangsaan Basikal Malaysia, iaitu berhubung kait dengan pengurusan kewangan yang lemah, yang ada kaitan dengan tajaan bagi acara-acara besar, termasuklah geran yang diberikan melalui Kementerian Belia dan Sukan. Jadi boleh disimpulkan 3 perkara. Yang pertamanya pemantauan yang berterusan yang dibuat melalui maklumat yang hendak diberikan kepada PJS, iaitu akaun yang diaudit dan sebagainya. Kedua, langkah-langkah capacity building melalui kursus dan juga melalui amalan terbaik yang kita sampaikan kepada pegawai-pegawai, terutamanya mereka yang mengurus kewangan dalam persatuan sukan. Dan ketiga, tindakan punitif apabila kita menerima aduan, iaitu penggantungan dan penyusunan semula persatuan-persatuan sukan apabila didapati berlakunya penyelewengan ataupun pengurusan kewangan yang lemah seperti mana yang berlaku di PKBM pada tahun lepas. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Salim. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sebelum itu saya ucapkan selamat datanglah kepada Kampung Bayai, JKK Kampung Bayai yang hadir ke Dewan pada hari ini. Terima kasih kepada Menteri yang menjawab hari ini. Saya memang terasa bahawa nak bertanya pada Menteri. Dikejutkan rakyat hari ini menyatakan bahawa Kementerian Belia dan Sukan ini menganggapkan bahawa berbagai perkara itu berlaku. Ketirisannya berlaku, kebocoran yang lain-lainnya berlaku. Jadi adakah Menteri di ASAK hari ini bertalu-talu dan Menteri maintain bahawa Menteri juga tegas kerana perkara ini berlaku oleh pegawai yang tidak bertanggungjawab. Jadi soalan saya, apakah peranan KSU di kementerian? Yang keduanya, apakah peranan TKSU di kementerian? Apakah peranan keuangan? Dan yang paling saya rasa tak patut berlaku, apakah peranan audit dalam? Sekian lama ianya berlaku, Menteri bertukar-tukar, akhirnya dikesan 3.84 juta telah hilang ataupun telah diselewengkan dengan kadar yang banyak. 3.84 juta ini untuk rakyat cukup besar. Boleh banner jalan, boleh banner surau, boleh banner masjid dan sebagainya. Jadi dapat pada pegawai yang tidak bertanggungjawab. Dan pegawai ini bermewah-mewahan, baru dapat dikesan. Pegawai boleh pergi ke luar negara, pergi London, pergi Paris, baru dapat kesan. Lama dah. Dah belanja lama dah. Di mana mata-mata ini? Mata-mata audit ini patut audit pun kena ambil tindakan. Audit dalam ni. Kalau dia tak boleh duduk dalam, dudukkan dia di luar. Kerana tanggungjawab dia sangat penting, menjadi amanah dan tanggungjawab kerajaan untuk menjaga. Dan akhirnya menteri disalahkan, kerajaan dipersalahkan oleh kerana sipolan yang tidak bertanggungjawab. Jadi apakah peranan tindakan menteri untuk mengekang perkara ini agar tidak berlaku di mana-mana kementerian? Ini berlaku di Kementerian KBS, mungkin berlaku di Kementerian Kerja Raya. Bangunan tak siap tapi klaimnya dapat. Barang tak hantar, perolehan jalan.
dan pegawai yang tak berintegriti inilah patut diambil tindakan dan ditukar. Jangan menteri ni tahan. Kalau tahan ini tak boleh, bagus ni kerana jaga menteri. Bodek kuat, simpan ni. Sampai akhirnya duit dah habis baru sedar. Dan SOP, Standard Operation Procedure ini perlu ditekankan apa prosedur nak keluar duit ni. Kadang-kadang kita nak keluar duit pun, RM1 pun, kita lalu berbagai proses yang ada. Hari ini berjuta keluar duit pun, pegawai yang tukang sain dan tukang apa tu, siap brother, dah semua dah siap dah. Ini mungkin ada sikit brother nak pergi mana nak makan. Mereka sain akhirnya payment lulus. Bila payment lulus, akhirnya 3.84 juta. Jadi apa komen menteri? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Alia Mohamad, 38.4 juta. Saya ingin mengambil kesempatan ini berdasarkan kepada komen dan juga soalan yang telah dikemukakan oleh Alia Mohamad tadi, untuk menjelaskan sedikit berkenaan dengan pengurusan kewangan dalam pentadbiran kerajaan. Dalam pentadbiran kerajaan, pengurusan kewangan ini adalah satu bidang yang dikeluarkan daripada bidang kuasa mutlak menteri, dan ini disengajakan. Ini disengajakan disebabkan kita tidak mahu menteri yang ada kelulusan mutlak berkenaan dengan apa-apa keputusan tender dan juga keputusan pemberian kewangan. Sebab itu pengurusi jawatan kuasa tender, pengurusi jawatan kuasa kewangan, hatta pengurusi jawatan kuasa audit dalam mana-mana kementerian adalah pegawai kerajaan dan bukannya menteri. Pegawai pengawal kewangan bagi setiap kementerian adalah ketua setiausaha dan bukannya menteri. Dan kita pisahkan bidang tugas ini atas sebab kita tidak mahu menteri berada dalam kedudukan kuasa mutlak yang boleh menentukan dasar dan yang boleh menentukan kelulusan kewangan. Sebab itu kita pisahkan kuasa tersebut. Dalam keadaan tersebut, maka berlakulah pelbagai perkara seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Namun demikian, saya sebagai menteri yang bertanggungjawab, saya pun tidak boleh salahkan 100% kepada pegawai tanpa melihat kepada sistem yang sedia wujud ataupun struktur yang sedia wujud dan mencadangkan bagaimana kita dapat meningkatkan pemantauan terhadap struktur, SOP dan segala peraturan yang telah menyebabkan perkara ini berlaku. Oleh yang demikian, saya telah mencadangkan kepada Ketua Setiausaha Negara bahawa satu kawalan dalaman perlu ditambah untuk membantu menteri di setiap kementerian kalau sekiranya cadangan tersebut diambil dan digunapakai di kementerian-kementerian yang lain, bagi pemantauan kewangan itu dapat dibuat dengan lebih rapi oleh menteri sendiri dan dibantu oleh pegawai-pegawai kanan. Saya telah cadangkan supaya jawatan kuasa tertinggi pengurusan kewangan yang sekarang ini tidak wujud, ya, sebab jawatan kuasa kewangan sekarang ini dipengurusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian. Saya cadangkan supaya jawatan kuasa tertinggi pengurusan kewangan di kementerian saya dahulu ditubuhkan dan dipengurusikan oleh menteri sendiri. Ini tak pernah berlaku. Sebab selama ini apabila menteri nak tanya soal kewangan, dia tanya kepada KSU jawab. Itu sahaja. Ya, itu sahaja. Tetapi tidak ada satu jawatan kuasa tetap yang boleh buat pemantauan secara berterusan berkenaan dengan perbelanjaan dan juga berkenaan dengan segala transaksi kewangan dalam kementerian yang dipengurusikan oleh menteri. Jadi saya cadangkan jawatan kuasa tertinggi pengurusan kewangan dipengurusikan oleh menteri, memantau pengurusan kewangan kementerian termasuk agensi-agensi di bawah kementerian. Dan jawatan kuasa ini bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Mesti lapor kepada menteri segala transaksi kewangan dan bukannya diberikan secara lisan saja, apabila menteri minta barulah diberikan secara lisan. Mesti ada perubahan daripada, dengan izin, systemic oversight dalam setiap kementerian. Selain itu, mesyuarat pemantauan dan penyelarasan pengurusan kewangan yang dipengurusikan oleh KSU juga diminta untuk ditubuhkan bagi memantau dan menyelaraskan pengurusan kewangan di Kementerian Belia dan Sukan, dan mesyuarat ini diadakan pada setiap bulan. Dan ini merupakan satu penambahbaikan di samping kaedah pemantauan sedia ada, iaitu jawatan kuasa pengurusan kewangan dan akaun yang perlu bermesyuarat pada setiap suku tahun. Selain daripada itu, untuk kumpulan wang amanah
yang dalam kes ini disalahgunakan, saya telah cadangkan supaya kita menambah wakil daripada Kementerian Kewangan serta wakil pejabat belanjawan negara dan ketua akaunten Kementerian Belia dan Sukan sebagai ahli jawatan kuasa kumpulan wang amanah sukan negara, memastikan setiap penyaluran peruntukan kumpulan wang amanah sukan kepada agensi di bawah KBS mendapat kelulusan pegawai pengawal terlebih dahulu. Ini penting sebab apa yang berlaku di sini adalah peruntukan itu dilulus di peringkat jawatan kuasa kumpulan wang amanah negara. Jadi keputusan peruntukan itu dilulus. Tetapi penyelewengan itu berlaku apabila duit itu disalurkan kepada Majlis Sukan Negara. Approval process, okey dengan izin. Tetapi manipulasi berlaku pada transfer process. Sebab pegawai pengawal iaitu KSU tidak dimaklumkan berkenaan dengan penyaluran tersebut dan juga lampiran yang minta supaya pembayaran tertentu dibuat oleh pegawai yang telah didakwa di mahkamah. Jadi sekarang ini kita minta supaya kelulusan pegawai pengawal bukan hanya untuk kelulusan peruntukan, not just the approval of the budget dengan izin, tetapi when the monies are transferred to the agencies. Apabila duit itu disalurkan kepada agensi, juga perlu dirujuk dan salinan diberikan kepada pegawai pengawal kementerian. Setiap agensi yang menerima peruntukan kumpulan wang amanah diminta untuk membuat akuan penerimaan peruntukan dan perlu mementakkan prestasi perbelanjaan kepada setiap kali jawatan kuasa kumpulan wang amanah bermesyuarat, mewujudkan garis panduan pengurusan dan prosedur operasi standard kumpulan wang amanah sukan dan melaksanakan integrity pact di kalangan ahli jawatan kuasa kumpulan wang amanah sukan negara. Jadi saya nak simpulkan di sini, Tuan dan Tua, bahawa bukan hanya kita ambil tindakan di mahkamah telah pun didakwa, bukan hanya kita minta supaya pasukan siasatan bebas masuk buat audit forensik tanpa gangguan daripada saya, tetapi juga kita mewujudkan satu SOP baru supaya ada pemantauan daripada menteri sendiri berkenaan dengan soal kewangan. Selama ini mungkin menteri dikatakan menteri jangan campur sebab ini adalah bukan hal dasar, ini adalah hal kewangan, tetapi dalam kes ini menunjukkan bahawa mesti ada pemantauan daripada, dengan izin, political master dalam soal masalah ataupun pengurusan kewangan dalam kementerian, sebab nyata dibuktikan dalam kes ini bahawa penyelewengan itu boleh berlaku di peringkat pegawai dan penyelewengan besar telah pun berlaku di peringkat pegawai. Terima kasih.